menjamin berlaku adil terhadap semua negeri dalam penjanaan ekonomi susulan impak penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Polis akan memanggil beberapa individu yang mempunyai kaitan atau terbabit dalam penghasilan sebuah buku yang didakwa menghina jata negara. Ini termasuk pengarang dan penerbit buku berkenaan. Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mior Farida Lasraj Wahid berkata pihaknya telah membuka satu kertas siasatan dan kes disiasat mengikut beberapa akta termasuk Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Menurut beliau, sehingga kini polis telah menerima 21 laporan polis yang dibuat pelbagai pihak. Polis juga sedang menyiasat kaedah edaran buku terbabit, termasuk kemungkinan dijual dalam talian. Tadi pemuda UMNO turut membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi. Kementerian Dalam Negeri digesa mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang menghina jata negara. Itu tegas Exco Pemuda UMNO Muhammad Azri Wanderis atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo. Saya selaku Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mewakili Ketua Pemuda saya Datuk Dr. Ashraf Wajidi hari ini tampil membuat laporan polis ke atas penghinaan yang dibuat oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Dan seperti mana yang kita tahu, ini semua adalah perkara-perkara yang menggugat kita, mencabar kita dan tentunya ini adalah perkara yang sengaja dicipta untuk menghadapi PRU ke-15 yang akan datang. Turut hadir Exco Pemuda PAS Muhammad Faizuddin Muhammad Zai, Exco Pemuda MCA Lim Sun Pin dan Setiausaha Pemuda MIC G. Tiagesh. Ini merupakan satu penghinaan. Jadi kita minta kerajaan yang hari ini merupakan kerajaan baru Perikatan Nasional mengambil tindakan yang tegas. KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan kita minta kalau boleh pihak polis, pihak berkepentingan dan juga agensi-agensi berkaitan sila ambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang orang kata menghina lambang kita ni. Dia bukan soal agama, bukan soal bangsa. Tetapi ini soal tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Menurut beliau, kulit hadapan buku yang mirip jata negara itu memberi gambaran merendah-rendahkan taraf jata negara selain bermotifkan politik untuk menghasut kebencian kepada negara. Kerajaan Persekutuan akan berlaku adil dan mengetepikan soal politik bagi membangunkan semula ekonomi negara susulan impak penularan pandemik COVID-19. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memberi jaminan beliau akan berganding bahu dengan semua negeri walaupun berada di bawah pimpinan pembangkang dalam usaha menangani cabaran ekonomi semasa demi kepentingan rakyat. Kita tidak timbul soal perbezaan politik kerana ini tanggungjawab bersama. Negeri dan persekutuan mempunyai tanggungjawab bersama apatah lagi dalam pasca pandemik COVID-19. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Selangor. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Mengenai mesyuarat itu, Datuk Seri Azmin bersetuju supaya beberapa projek infrastruktur yang telah diluluskan sebelum ini perlu dilaksanakan segera kerana projek-projek sedia ada mempunyai kesan gandaan terhadap penjanaan ekonomi negeri dan negara. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada keperluan infrastruktur jalinan fiber optik bagi menyokong pertumbuhan ekonomi digital di Selangor.
Kementerian Kesihatan merafak sembah atas perkenan Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar untuk membiayai kos membaik pulih wad perubatan perempuan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru yang terbakar semalam. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pihak kementerian menzahirkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan baginda. Proses pembaikan hospital berkenaan dijangka dapat disegerakan hasil inisiatif baginda. Saya ingin merafak sembah terima kasihlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor kerana berkenan untuk membantu membaik pulih dengan cepat, kerana kalau mengikut proses KKM mungkin mengambil masa yang lama dan titah tuanku untuk tiga pihak ini duduk, iaitu Bomba, JKR dan juga KKM untuk menyiapkan plan yang terbaik untuk disiapkan, dan saya pun dah lawat semalam tempat tersebut. Ada sedikit sebanyak perkara yang perlu dibuat, terutama sekali kompleks yang terbakar tu satu ward yang dipanggil ward PP1 wanita. Yang terbakar tu panel yang ada bekalan oksigen, bekalan elektrik semua. Jadi keseluruhan bangunan tersebut perlu dibuat rewiring dan Beliau menyatakannya selepas lawatan kerja ke klinik Desa Cini 2 pekan. Kebakaran yang berlaku di Wad Perubatan Perempuan 1 HSA petang semalam tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan kementeriannya akan membuat penelitian serta pemeriksaan terhadap sistem pendawaian elektrik di semua hospital bawah kelolaannya di seluruh negara bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Cadangan pembangunan projek perumahan kawasan Cerun Bukit iaitu di puncak UK Perdana di puncak UK Taman UK Perdana di Ibu Negara akan dikaji semula. Ini susulan bantahan lebih 500 penduduk berhampiran yang bimbang terhadap ancaman keselamatan selain berisiko mengundang masalah pencemaran alam sekitar di kawasan berkenaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata Majlis Perbandaran Ampang Jaya telah diarah berbincang dengan syarikat pemaju untuk bekerjasama menyelesaikan isu terbabit. Jalan 20 tahun masa tanah pun akan bergerak dan sebagainya, mungkin memerlukan untuk selidik semula, kaji semula dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu saya minta MPAJ untuk berhubung dengan developer untuk buat satu pembentangan untuk update apa cerita pembangunan mereka di sini dan apa kesudahan dan sebagainya. Satu. Beliau ditemui media selepas mengadakan perjumpaan bersama Persatuan Penduduk di Puncak UK di Pura di Ibu Negara. Tambah beliau, proses penilaian semula projek berkenaan tertangguh berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Pembinaan 100 unit rumah 2.5 tingkat di kawasan itu telah pun mendapat kelulusan MPAJ sejak 2008. Namun penduduk membantah pembinaannya kerana mendakwa kawasan kediaman mereka akan menjadi lebih rendah dan dikhawatiri akan berlaku banjir kilat serta tanah runtuh ditambah keadaan cuaca tidak menentu. Dipercayai terbabit dengan sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah sekitar Muar dan Johor Bahru, seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal antara 9 individu yang ditahan dalam serbuan di sekitar Sri Alam dan Muar 25 Jun lalu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata hasil risikan mendapati sindiket yang mula beroperasi sejak 2017 itu dipercayai menyeludup dadah ke Indonesia dengan menggunakan jalan laut. Pihak Polis Johor masih terus mengesan saki-baki pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang bersekongkol dengan sindiket penyeludupan dadah, tuan. Ini kita tidak ada tolak ansur, tuan. Dan option yang terakhir barulah saya akan serahkan untuk tindakan tata tertib, tuan. Saya terbalikkan dia.
Turut dirampas 63.23 kg syabu, 14 kg ekstasi, 9.1 kg ganja serta 2 liter ketum. Hasil ujian air kencing mendapati 5 suspek positif metafetamin, manakala 3 lagi mempunyai rekod jenayah lampau dan seorang dikehendaki atas kesalahan dadah. Kesemua suspek direman hingga 3 Julai ini. 5 mat rempit dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan denda RM6,000 seorang selepas mengaku bersalah terbabit dalam kegiatan lumba haram di Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 2 26 Jun lalu. Lesen memandu mereka turut digantung 2 tahun. Mereka juga berdepan hukuman penjara 6 bulan lagi jika gagal membayar denda. Bagaimanapun, 3 lagi mat rempit mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mereka dibenar diikat jamin RM10,000 seorang. Kesemua tertuduh melakukan kesalahan itu kira-kira pukul 12.30 hari 26 Jun lalu di antara kilometer 321 hingga 281 LPT2 arah Kuantan. Mereka mengulangi kesalahan itu kira-kira pukul 7 malam hari yang sama menunggang secara berbahaya menghala ke Kuala Terengganu. Mereka ditahan polis ketika mengisi minyak kira-kira jam 7.40 malam di hentian sebelah Kijal. Mahkamah Rayuan menetapkan tarikh 4 Ogos ini bagi pendengaran permohonan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak bagi mendapatkan kenyataan saksi-saksi yang tidak dipanggil oleh pendakwaan untuk memberi keterangan dalam perbicaraan SRC International. Peguam Syahira Hanafiah memaklumkan lebih 100 individu yang keterangan mereka telah diambil oleh SPRM dan diperlukan oleh pihak pasukan peguam bela bagi tujuan pembelaan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 15 November lalu menolak permohonan itu atas alasan kenyataan yang dirakam oleh pegawai penyiasat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM adalah sulit dan tidak boleh didedahkan dan disiasat dalam mana-mana peringkat dalam perbicaraan. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Bertemu kembali. Taman tema termasuk Taman Tema Air dibenarkan untuk kembali beroperasi mulai 1 Julai ini. Kebenaran itu diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Ia melibatkan 54 taman tema dengan jumlah tenaga kerja lebih 10,000 orang. Pengusaha semua taman tema perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, termasuk memastikan penjarakan sosial dipatuhi pada setiap masa. Had pengunjung adalah berdasarkan kapasiti ruang serta saiz taman tema tersebut. Pengunjung juga perlu menjalani proses pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera serta pemeriksaan suhu badan dan juga penyediaan hand sanitizer. Bagi pengusaha taman tema air khususnya, mereka perlu mengikut garis panduan pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang awam oleh pihak berkuasa tempatan serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air. Garis panduan dan prosedur operasi standard SOP boleh diperoleh dari laman sesawang Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya.
Dalam pada itu, bermula hari ini, warga negara asing dan rakyat Malaysia yang pulang perlu menanggung sendiri kos ujian saringan COVID-19 setibanya di Malaysia. Pun begitu, caj berikut akan dikecualikan kepada orang kelainan upaya OKU, pegawai kerajaan yang kembali dari luar negara atas tugasan rasmi serta pelajar yang pertama kali pulang dari luar negara. Kategori tadi mungkin telah pun dibuat saringan kalau mereka pulang awal tadi, dan mungkin mereka telah pun membayar kos untuk saringan tersebut. Jadi pihak mesyuarat khas pagi tadi telah bersetuju supaya membenarkan mereka untuk menuntut semula cas yang mereka bayar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam 318 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA-2 dan diarahkan menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Seorang daripada 2 warga Kemboja yang dikesan positif COVID-19 sebaik tiba ke negara asal dari Malaysia merupakan bekas pesakit kes indeks ke-1051 yang telah disahkan sembuh. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, seorang lagi penumpang yang disahkan positif merupakan pelajar berusia 15 tahun yang belajar di sebuah pusat tahfiz di negara ini. Beliau berkata pihaknya baru dimaklumkan oleh pihak berkenaan di Kemboja dan aktiviti pengesanan kontak rapat kes terlibat akan dijalankan. Kita baru dimaklumkan oleh International Health Regulation di Cambodia dan maklumat telah pun kita terima dan aktiviti pengesanan ataupun case detection akan dijalankan. Jadi kita maklum dan kita akan ambil tindakan dengan segera untuk melihat kepada mereka yang bersama dengan terdedah dengan 2 orang. Yang kalau kita lihat salah seorang daripada mereka merupakan kes lama di Malaysia iaitu kes 1051. Jadi walaupun mereka telah dikesan positif tetapi mungkin itu virus shedding yang dikesan. Jadi mungkin tidak membimbangkan yang kita dah discharge tetapi mereka masih dikesan positif menggunakan RT-PCR contohnya. Tetapi virus yang dikesan itu ialah virus yang mati. Beliau turut memaklumkan KKM juga akan bekerjasama dengan pengendali lapangan terbang dan juga syarikat penerbangan terlibat dalam mengenal pasti individu yang terdedah dengan kes terlibat dalam pesawat. Kes ini dilaporkan oleh media antarabangsa semalam. Dalam pada itu, Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan terdapat 1,472 individu yang disahkan sebagai pesakit dalam pemantauan PUS tidak menjalani ujian ulangan COVID-19 pada hari ke-13. Manakala jumlah PUS yang dibenarkan pulang dari pusat kuarantin sejak 10 Jun lalu dan diletakkan di bawah pengawasan dan pemerhatian HSO di kediaman masing-masing adalah seramai 5,909 orang. Individu di bawah perintah ini juga dikendaki mengikuti beberapa langkah seperti yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia iaitu bilangan 5 2020 Annex 10A dan 10B Home Assessment Tool. Antara syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut. Yang pertama, memakai pelitup separuh muka ataupun face mask sepanjang perjalanan dari pintu masuk antarabangsa ke rumah. Yang kedua, jika bergejala, dikehendaki menghubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Nombor 3 ialah gelang perintah pengawasan hendaklah dipakai sepanjang masa perintah pengawasan dan pemerhatian. Yang keempat, menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13 di klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan mendapatkan salinan keputusan ujian tersebut. Dan yang kelima ialah hadir ke pejabat kesihatan daerah yang terdekat dengan laporan ujian COVID-19 untuk mendapatkan perlepasan daripada menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah serta untuk menanggalkan
gelang perintah pengawasan pada hari ke-14 oleh PKD. Bagaimanapun ujarnya, hanya 4,437 individu yang direkodkan menjalani ujian susulan COVID-19 pada hari ke-13. Justru bagi yang ingkar garis panduan pengurusan COVID-19 tersebut, mereka telah gagal mematuhi perintah serta syarat yang ditetapkan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 22 Akta 342. Sekiranya disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman di bawah seksyen berkenaan iaitu denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. ...114 permohonan permit ceramah diterima pihak polis setakat ini bagi kempen PRK Dun Chini. Daripada jumlah itu, 110 permohonan diluluskan. Ketua Polis Daerah Pekan Superintenden Muhammad Razli Muhammad Yusof berkata 4 permohonan permit ditolak kerana melebihi tempoh masa yang ditetapkan. 110 permohonan tersebut katanya melibatkan permit ceramah tertutup dan ceramah bergerak menggunakan pembesar suara. Permit bergerak menggunakan pembesar suara iaitu memohon melebihi masa. So apa yang kita tetapkan bahawa permit menggunakan kenderaan dibagi antara masa 10 pagi hingga 9 malam. Polis setakat ini berpuas hati dengan pematuhan serta SOP sepanjang tempoh berkempen. Sementara itu, pengundi dari kawasan zon risiko jangkitan COVID-19 disaran merujuk pegawai kesihatan daerah terlebih dahulu sebelum merancang menuju ke Chini untuk mengundi. Manakala mereka yang tergolong dalam kategori pesakit di bawah siasatan PUI atau pesakit dalam pemantauan PUS, jangkitan COVID-19 wajib mendapatkan nasihat Jabatan Kesihatan Negeri sebelum merentas negeri. Kalau ikut di sini ni kawasan hijau kita tidak ada berisiko, kita kawasan hijau ikut doktor boleh kawasan hijau. Cuma kita nasihatkanlah para pengundi ini jika betul-betul dia ada yang bergejala, yang PUI, PUS untuk keluar mengundi itu mohonlah daripada pegawai kesihatan daerah untuk membenarkan pengundi untuk keluar mengundi dengan dengan mudahlah, senang, sebab tidak ada sebab yalah kita bahaya COVID ni kita takut berjangkit maknanya maklum at least tahu kesihatan sebab untuk PRK ni untuk yang bergejala ni dia memang ada kaunter khas dibuka dan dikelolakan oleh Jabatan Kementerian Kesihatan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan taklimat simulasi SOP pilihan raya di Universiti DRB Haikom Pekan. 243 juta ringgit diperuntuk bagi membina kira-kira 3,000 unit rumah mesra rakyat RMR di seluruh negara untuk tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, sehingga Mei lalu 94,638 permohonan RMR diterima dan dinilai dengan 51,746 permohonan sudah diluluskan. Beliau berucap pada Majlis Jom Raikan RMR 2020 di Dewan Kampung Mempelas, Chini Pekan. Pahang merupakan negeri kelima tertinggi bagi RMR dengan jumlah 9,899. Daripada jumlah itu, 4,579 diluluskan dan 4,009 unit sudah disiapkan.
Pada majlis itu, 31 pemohon RMR di Parlimen Pekan menerima surat makluman kelulusan permohonan mereka. Sementara itu, Pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Hasbullah Osman berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan untuk menambahkan peruntukan bagi pembinaan lebih banyak rumah mesra rakyat pada pembentangan belanjawan 2021. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleikaci Cilung, Samuga Wudagan Galilung. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国以前的透过各种语言和方言 Continuous. Biro Perkenaan Gemani Miramum, Gini Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Beralih ke perkembangan sukan. Institut Jantung Negara IJN menggalakkan bekas atlet dan orang ramai untuk membuat pemeriksaan perubatan, terutamanya jantung di kemudahan perubatan tersebut. Ini dalam memastikan rawatan segera dapat dilakukan sekiranya terdapat sebarang masalah kesihatan. Perunding pakar bedah kardiotorasik IJN, Dr. Panir Selvam berkata, pesakit jantung juga tidak perlu bimbang untuk bergiat aktif selepas mendapat rawatan atau pembedahan. Ini kerana rawatan di IJN sememangnya adalah bagi memastikan pesakit dapat menjalani kehidupan normal termasuk melakukan aktiviti kecergasan. Beliau mengetuai pembedahan pintasan jantung terhadap legenda sepak takraw negara Rehan Mohamed Din di IJN 14 Jun lalu. Prosedur itu berlangsung dengan jayanya. Memang dalam masa pemulihan itu kita harapkan dia sama-sama aktiviti. Tetapi kita panggil masa pemulihan itu sebagai rehabilitasi. Jadi kita akan ajar dia teknik-teknik dan juga latihan-latihan senam untuk mempercepatkan beliau pulang pulih dan kembali kepada keadaan asam. Dr. Panir berkata demikian ketika menerima kunjungan terhadap Rehan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Sosial Yayasan IJN, Datin Sri Zuraida Raja Mansur dan Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid. Sementara itu, Datin Sri Zuraida berharap kes dihadapi Rehan dapat memberi semangat buat pesakit lain untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kami tiap hari ada pesakit yang kita membantu. Sebelum ni ada pesakit yang heart failure, 15% je jantung dia berjalan. And after our support, IJN Foundation, dia sekarang ni dah dapat artificial heart, mechanical heart device. Rehan Mohamed Din mula mendapatkan rawatan rapi di IJN sejak 10 Jun. Kos keseluruhan rawatannya ditanggung oleh Yayasan IJN. Tahun lalu sahaja, yayasan tersebut memperuntuk lebih 6 juta ringgit untuk membantu pesakit jantung yang layak. Latihan sama rata buat semua pemain. Itu pendekatan yang diambil Ketua Jurulatih Skuad Squash Negara Ajaz Azmat ketika pemain kebangsaan memulakan latihan minggu lalu. Jurulatih kelahiran Pakistan itu turut menyasar meningkatkan prestasi pemainnya sehingga 20%. Tambah beliau, pihak kejurulatihan turut tidak bercadang memfokuskan latihan kepada pemain yang memiliki ranking lebih baik. Sebaliknya, dengan kaedah latihan seimbang, ia dapat membantu pemain meningkatkan kemahiran dan semangat kerjasama.
Ketika ini dalam skuad lelaki, Eng Eng Yao memiliki ranking terbaik di nombor 32 dunia, Ivan Yuan di ranking ke-42 dan Syafiq Kamal ke-79 dunia. Manakala bagi skuad wanita, Lau Wei Wen di ranking 23 dunia, Siva Sangari 39 dan Rachel Arnold 43. It doesn't mean we focus on only these guys, but we focus in each and every player from the program to improve what they are today. So when we're starting our next season, hopefully October and November, we should be what we are targeting, like 5 to 6%, 10%, 20% higher than what they are today. So you are more confident to bring more titles, defend titles, but we have it, achieve more higher PSA rankings. Ketika ini, skuad negara hanya dibenarkan berlatih selama 1 jam di dalam gelanggang sebagai sebahagian pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ajas telah menetapkan sekurang-kurangnya 11 sesi setiap minggu perlu dilalui setiap pemain termasuk latihan dalam gelanggang, meningkatkan stamina di gimnasium dan melakukan larian. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.